Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan mengenai 3 subtopik ini, iaitu inverse function, trigo inverse dan juga hyperbolic inverse. Baik, kita pergi kepada perkara yang pertama, iaitu fungsi songsang, inverse function. So kita lihat dekat sini, suatu fungsi f katakan mempunyai songsangan jika dan hanya jika f itu adalah suatu fungsi satu ke satu. Okey. So dari segi penulisan dia, kita akan dapati statement yang ini fx1 sama dengan fx2 jika dan hanya jika x1 sama dengan x2. Nanti kita lihat satu contoh bagaimana kita akan menentukan sama ada fungsi tersebut adalah mempunyai songsangan. Kita kena tentukan dia daripada sini, yang saya gerakkan mouse ini, start dari sini dan dia akan menghasilkan ini. Ini dari aspek pengiraan. Tetapi jika kita ada, katakan kita diberi satu lakaran dan kita nak menentukan sama ada f tersebut mempunyai songsangan atau tidak, kita ada cara yang lain, iaitu dengan menggunakan garis mengufuk. Yang itu kita akan bincang kemudian. Baik, untuk fungsi songsang, kita juga boleh menulis ungkapan seperti ini, iaitu f inverse fx sama dengan x. Okey. Dan seterusnya adalah langkah pengiraan bagaimana kita nak mendapatkan f inverse tersebut. Ini adalah langkah mudah, langkah basic bagi mendapatkan f inverse. Pertama sekali, kalau kita lihat dekat sini, dari y sama dengan fx, kita kena ungkapkan x dalam sebutan y. So daripada soalan asal, ini adalah y dalam sebutan x. Jadi kita kena buat sedikit pengiraan, kena manipulatekan fungsi ini, kita kena ungkapkan x dalam sebutan y. Langkah kedua, lepas kita dah selesai langkah pertama, kita akan gantikan x sama dengan f inverse y. Maknanya sekarang ni kita dah boleh tulis f inverse y sama dengan bahagian yang sebelah kanan ini, our right hand side ini, akan berada dalam sebutan y semua. Itu yang kedua. Apabila kita dah dapat yang ini, maka kita pergi kepada proses yang ketiga, saling tukar. Saling tukar. Tadi yang dekat nombor 2 ini, kita dah ada semua ungkapan kita dalam sebutan y. Now, yang untuk langkah ketiga, kita saling tukar sahaja, saling tukar sebutan y tadi tu dengan sebutan x. Then finally kita akan dapat f inverse x sama dengan, so ungkapan di sebelah kanan ini semuanya telah tertukar dengan sebutan x. Okey, so nanti kita lihat contoh. Jadi yang berikut adalah rajah bagi fungsi songsang, sebab dari sini kita boleh analyse dalam menentukan domain dan juga julat bagi f inverse tersebut. So kita perhatikan dekat sini, so ini adalah x, domain lah, domain x, ini adalah fx ataupun y. Itu adalah basic dia. So cuba kita lihat pemetaan ini dipetakan dengan f, betul, daripada kiri ke kanan. So ini adalah domain, ini adalah julat. Itu yang benda basic. Now kita patah balik f inverse, nampak kat sini, arah anak panah pun dah tertukar kan. So ini adalah f inverse. Jadi kalau kita lihat betul-betul dekat rajah yang dipaparkan ini, ada satu information yang boleh kita simpulkan. Dia sebenarnya kita nak beritahu yang ini. Yang ini julat bagi f sebenarnya adalah sama dengan domain bagi f inverse. Dan di sebelah sini, domain bagi f ini adalah sama dengan julat bagi f inverse. So based on this diagram, kita dah boleh buat kita dah dapat memperoleh satu keputusan, iaitu, so kita simpulkan dalam
di sini So, domain F inverse sama dengan julat bagi F. Julat bagi F inverse sama dengan domain bagi F. Ini So, ini kita kena sedia maklum apabila kita ditanya, sebenarnya dia amat memudahkan kita sebenarnya. Baik, seterusnya ini adalah kaedah lain Saya sebutkan kat sini, kaedah lain bagi menentukan sama ada suatu fungsi f mempunyai songsangan berdasarkan lakaran graf. Lakaran graf adalah dengan menggunakan garis mengufuk. Y sama dengan k. K itu adalah satu constant, katakan y sama dengan 2 ke, y sama dengan 5 ke, contohnya macam tu. Dan syarat dia, jika garis mengufuk tersebut memotong graf fungsi hanya sekali, maka fungsi itu adalah fungsi satu ke satu. Seterusnya menunjukkan ia mempunyai songsangan. Clear tak yang itu? Kita ada graf, kita buat garis mengufuk. Kalau dia hit graf itu sekali, bermaksud dia adalah fungsi satu ke satu, maka dia ada songsangan. Boleh? Okey. Yang ini adalah graf bagi fungsi songsang, iaitu F inverse merupakan pantulan graf F pada garis Y sama dengan X. Contoh, ini kita pernah sentuh sebelum ini apabila kita membincangkan mengenai eksponen dengan log. Fungsi eksponen dengan log. So, dalam rajah yang hampir sama juga sebenarnya, kalau kita ingat semula dalam teaching video saya sebelum ini, yang ini, dia bukan sampai sinilah, dia sebenarnya garisnya panjang lagi. Dia panjang lagi. Yang ini adalah eksponen, graf eksponen, ini adalah graf log. Di mana kita dah tahu bahawa graf eksponen dan graf log adalah saling songsang antara satu sama lain. So, jadi sebenarnya bila kita bincangkan dalam fungsi songsang ini, inverse function ini, kita nak bagi tahu yang graf inverse, contohnya lah katakan ini adalah graf yang diberi, y sama dengan fx. So, jadi jika dia ada inverse, maknanya inverse dia, lakaran dia adalah pantulan pada garis ini. Ini adalah garis y sama dengan x. So, dia reflect sebelah sana, ini adalah graf pantulan dia. Boleh? Dan ini adalah graf inverse dia. Boleh? So macam tu So itu yang saya maksudkan. Kita pergi kepada satu contoh dekat sini. Contoh pertama ini, just kita nak tahu sama ada, tentukan F inverse itu wujud bagi fungsi berikut. So kita nak tahu ada ke tak ada inverse dia. Bukan kita nak kira inverse tu, bukan. Kita nak ensure that the inverse exists. Jadi kita ada dua cara. Kalau kita nak lakarkan pun boleh, tapi kalau kita nak buat pengiraan, maka kita perlu buat macam ini. Kita perlu tunjukkan F itu adalah fungsi satu ke satu, di mana yang ini yang saya sebutkan tadi tu. Tengok kita start dengan F x1 equal to fx2. Kita buat sedikit pengiraan. Last kali kita mesti dapat x1 sama dengan x2. Andai kata, contoh, andai kata kita dapat x1 sama dengan 2x2, tak boleh. Dia mesti dapat yang macam ini. Then baru kita boleh katakan F inverse itu wujud. Lakaran graf, contoh lakaran graf, contohnya yang ini Kalau kita lihat dekat sini, ini adalah graf apa ni? Ini adalah graf kubik Graf kubik ini dia graf basic, dia akan naik sebanyak 7 unit ke atas. Macam ni lah. So kalau kita sketch the graph, kita dapat lebih kurang macam ni lah. Dan jika kita buat satu garis mengufuk, nampak tak kat sini? Dia akan hit graf itu pada satu titik sahaja. So, jadi, ini menunjukkan F inverse dia wujud. Boleh? Alright. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Contoh kedua, kita nak dapatkan
F inverse, ya, fungsi songsang tersebut. Kita diberi F, kita nak dapatkan F songsang. So ini adalah pengiraan, ya. So kalau kita ikut hierarki cara step 1, step 2, step 3 yang saya terangkan tadi, kita akan dapati pengiraan dia adalah seperti berikut. So mula-mula kita ada soalan ini, ya, Y sama dengan 4 per X tolak 3. Ini soalan dia yang ini, ya. Ya. Fx sama dengan Y kan. So Y sama dengan 4 per X tolak 3. Ini adalah apa? Ini adalah Y dalam sebutan X. Yang kita nak adalah X dalam sebutan Y. Nampak tak kat sini? Last kali apabila kita buat something kat sini, kita dapat ini, nampak tak? Kita just manipulate je. Pindah kat sana, pindah kat sini dan sebagainya. Ya? So ini adalah Y dalam sebutan X. Ini adalah X dalam sebutan Y. So kita boleh lihat, ya, proses yang berlaku dekat sini. So kita faktorkan dia, kita pindah sana, pindah sini. So jadi akhirnya yang paling penting adalah kita manage to obtain this. So dari Y sama dengan Fx, ungkapkan X dalam sebutan Y. Ini statement kita yang atas tadi tu. Ya. So lepas tu kita buat apa? Yang kedua adalah gantikan X sama dengan F inverse Y. Gantikan sahaja. Mana X? Ini adalah X kan? So, kita gantikan sahaja X ini dengan F inverse Y. Kita dapat yang ini. Then, langkah ketiga, saling tukar. Saling tukar sebutan Y dengan sebutan X. So, sekarang ni, kalau kita perhatikan dekat sini, ini semua adalah diungkap dalam sebutan Y kan? So, kita saling tukarkan sahaja. Y pergi X. Sini Y. Sini Y. Sini Y. Gantikan semua. Therefore, kita dapat ini. Maka, inilah jawapan bagi F inverse. Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada fungsi trigo pula, ya. So, kita dah habis fungsi inverse yang basic punya. Now, kita pergi kepada fungsi trigo inverse, ya. Fungsi trigo songsang. Jadi, secara umumnya, fungsi trigo ni kan, kita dah pernah belajar sebelum ni kan. Fungsi trigo tu adalah yang ada, yang berskala kan. Sin, cos, tangent dan sebagainya. So, umumnya fungsi trigo ni merupakan suatu fungsi banyak ke satu. Ya? Di mana, basically, ia tidak mempunyai songsangan. Ini adalah kriteria yang kita tahu sebelum ini, ya, untuk fungsi trigo. Tetapi jika kita hadkan domain bagi fungsi trigo tersebut, so kita sekat pada certain punya limit, maka ia akan menjadi fungsi satu ke satu. Asal dia adalah banyak ke satu. Now, kalau kita sekat dia punya domain, maka dia akan menjadi fungsi satu ke satu, di mana ia akan mempunyai songsangan. Okay? So sekarang ni kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali adalah sin inverse. Fungsi sin songsang. Jadi kita ada takrifan dekat sini, ya. Takrifan ini, Y sama dengan sin inverse X jika dan hanya jika sin Y sama dengan X. Dan berikut adalah persyaratan dia, ya. Persyaratan di mana X itu duduknya di antara negatif 1 dengan 1 dan Y. Perhatikan dekat sini, ini sangat penting, ya. Y ini duduknya di antara negatif setengah pi dan juga setengah pi. Okey. So, lakaran graf ini juga penting. Lakaran graf ni adalah seperti berikut. Okey, dia tally dengan apa yang ada dekat sini. Nampak? Pi per 2, setengah pi per 2 dekat sini. Okey, ini 1, ini negatif 1. So, ini adalah lakaran graf dia. Now, kita lihat satu contoh dekat sini. Okey, ada dua contoh, ya. Saya nak tunjukkan perbezaan kedua-dua contoh ini. Kejap. Ini contoh pertama, dia suruh tentukan nilai Y. Tetapi soalan itu diberi Y sama dengan sin inverse. Betul? Satu lagi soalan adalah tentukan nilai Y juga. Tetapi ini adalah sin Y.
nampak macam sama. Tapi hati-hati, untuk soalan ini, untuk contoh ini, dia adalah berdasarkan graf sin X. Okey, dia adalah berdasarkan graf sin X, di mana apabila kita cuba menyelesaikan contoh ini, kita akan dapati nilai Y dia ada banyak. Ada banyak. Ya? Okey. So, dia ada banyak nilai. So, dia start dengan pi over 4, 3 pi over 4 dan seterusnya. Ini yang part yang positif lah. Yang part negatif adalah di sebelah sini. Tetapi, untuk contoh yang tadi, lihat ya. Untuk yang ini, kena hati-hati. Ia adalah berdasarkan graf Y sama dengan sin inverse X. Yang ini. Okey, tengok soalan ya. Tengok soalan tu betul-betul. Ini ditanya macam ini. Ini ditanya macam ini. Ya, kalau yang jenis macam ini, kita based on graph sin X, di mana dia ada a bunch of values. Ya, Y value lah. Ya, a bunch of Y values. Whereas, untuk yang ini, oleh sebab contoh ini, dia bertanyakan tentang mengenai sin inverse, maka kita tertakluk kepada persyaratan sin inverse, iaitu yang ni. Nampak? Kita tertakluk kepada syarat Y ini. Y ini hanya boleh di antara nilai-nilai antara dua ni je. Jadi, untuk menjawab contoh ini, maka kita lihat, kita memilih pi over 4 saja. Ya? Sebab hanya pi over 4. Okey, dia nilai Y tu ada banyak. Nampak tak ini? Nilai Y tu ada banyak. Yang asal dia, ya, yang asal dia Y tu ada banyak. Tapi kita hanya memilih ini saja. Pi over 4 saja. Sebab hanya pi over 4 sahaja yang duduknya di antara dua nilai ini. Nampak? So, jawapannya adalah pi over 4. Boleh? So, hati-hati ya. So, itu cara pengiraan dia. Ini adalah untuk sin inverse ya. Okey, untuk cos inverse pula, cos songsang ini, takrifan dia hampir sama dengan sin tadi tu. Cara dia pun sama juga, pengiraannya pun sama juga. So, ini adalah takrifan dia dan dia diberi maklumat berikut. Yang ini ya, untuk X dan juga Y. So, take note dekat sini. Be very careful pada selang ini ya. So, lakaran graf bagi cos inverse adalah seperti berikut. Yang ini. Dan dia memang tally dengan maklumat apa yang kita ada dekat sini. Boleh? So, kita pergi pada soalan. Ingat ya, selang ini adalah untuk 0 hingga pi. 0 hingga pi. Ini kalau untuk cos inverse ya. Okay, now, soalan dia. Ini satu contoh. Cuba tengok yang kat bawah ini dulu. Yang ini, kalau yang biasa, cos Y sama dengan negatif sec 3 over 2, maka nilai Y dia ada banyak. Ya? Sebab ini kita akan menggunakan pakai yang cos tu. So, jadi ada banyak lah kat sini. Yang bahagian negatif ada, bahagian positif ada banyak kat sini. Nilai Y dia lah. Tetapi, kalau kita nak selesaikan yang ini, maka kita kena tengok. Selang yang diberi untuk cos inverse adalah antara 0 hingga pi. So, kita kena lihat dekat sini. Yang mana yang paling suit dengan selang ini. Jadi, ada satu sahaja, iaitu 5 pi per 6. Maka itu adalah jawapan dia ya, kalau kita nak dapatkan nilai Y. Boleh? Okey. Ini adalah cos, tangent juga sama ya. So, tangent ni kita tak ada bagi contoh. Kita tunjukkan dia punya takrifan dan juga lakaran graf. Ya. So, sama juga. Ada persyaratan dia dekat sini. Dan lakaran graf dia adalah seperti berikut. Ini ya. So, kita dah lihat dah 3 lakaran graf bagi graf basic ya. Untuk inverse sin, inverse cos dan inverse bagi tangent ya. So, ketiga-tiga graf itu telah pun kita tahu dan juga ada 1-2 contoh yang melibatkan sin dengan cos. So, ini adalah tangent inverse. Dan
kita ada juga secant inverse. So yang ini saya tunjukkan sahaja ya. So ini kita ada takrifan dia sahaja ya. Takrifan dia adalah seperti berikut. So saya tidak paparkan dia punya graf dia. Ini adalah takrifan dia. Ini adalah persyaratan-persyaratan dia bagi X dan juga Y. Ini adalah secant inverse. Seterusnya adalah cosecant. Takrifan juga. Berikut adalah cosecant dia. Takrifan. Dan juga persyaratan dia. Macam ni. Dan cotangent. Ya. Cotangent. Okey. So, bila kita bincangkan tentang inverse, kita ada satu perkara lain iaitu identity. Ya, identity fungsi trigosongsang. Jadi, gunanya dekat sini dia ada banyak ya. Dia ada banyak kat sini. Ada satu, ini kita kena tahulah ya. Ada nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Gunanya apa? Gunanya ada dua. Sama ada dalam untuk pengiraan ataupun untuk pembuktian. So dalam hal ini kita akan lihat satu contoh ya di mana kita akan menggunakan identiti ini untuk pengiraan. Okey. So now kita pergi kepada satu contoh kat sini. Dapatkan nilai bagi nampak tak? Inverse tangent, inverse tangent. So ada dua kat sini. So jadi bila kita lihat yang ini, apabila kita nak membuat pengiraan, kita boleh terus mengambil identiti trigo inverse tadi tu. So yang dalam kotak ini adalah yang saya paparkan di atas tadi tu. Kita hanya pick the correct one and then kita hanya masukkan nilai. So maksud dia dari contoh ini adalah X, ini adalah Y. So choose the correct formula, then kita substitute those values ke dalam dan buat sedikit pengiraan. Contohnya macam ni. Yang ni. And finally kita dapat jawapan 3 pi over 4. Okey? Boleh nah? Okey, itu adalah yang pertama. Dan kita pergi kepada fungsi hyperbolic songsang, ya, inverse hyperbolic function. So jadi dekat sini kita nak lihat ya, nak lihat takrifan dan juga lakaran ya. Takrifan, definition dan juga lakaran. So contohnya berikut diberi lakaran graf bagi tiga fungsi ini: sin hyperbolic inverse, cos hyperbolic inverse dan juga tangent hyperbolic inverse. So pertama sekali ini adalah sin hyperbolic inverse. Seperti biasa kita ada takrifan macam ni. Dan berikut adalah lakaran graf dia. Okey. Berikut adalah lakaran graf dia. Ini yang pertama. Boleh? Yang kedua, kita lihat cos hyperbolic inverse. Takrifan dia adalah seperti berikut dan lakaran dia adalah yang ini. Okey. Yang seterusnya adalah tangent hyperbolic inverse. Ini adalah takrifan dia. Dan berikut adalah lakaran dia. Ini ya. Ini dia. Ini adalah lakaran bagi tangent hyperbolic inverse. Okey. Alright. So, untuk pengiraan, untuk fungsi hyperbolic songsang ini, untuk pengiraan, kita akan menggunakan perkaitan di antara fungsi hyperbolik dengan fungsi log. Ya? Ini untuk tujuan pengiraan ya. So, untuk tujuan pengiraan bagi fungsi hyperbolik, ada perkaitan di antara fungsi tersebut dengan fungsi log, di mana secara ringkasnya berikut adalah formula yang ada ya. Perkaitan yang ada di antara hyperbolic inverse dengan log.
fungsi log. So berikut ada berapa ya kat sini? Ada 6 Ada 6. Ini saya paparkan dekat sini. Yang pertama adalah untuk sin hyperbolic inverse. Ini adalah dia punya pendekatan dia. Seterusnya oleh cos, tangent, cotangent, secant dan cosecant. Okey. Contoh, katakan kita nak mengira yang ini. Nak mengira sin hyperbolic inverse bagi satu nilai, katakan 1.5, katakan macam tu kan. So jadi kita akan pilih formula yang betul, formula yang betul. Contohnya yang ini ini nombor 1, nombor 1 yang ini. Yang pertama ini kita ambil sahaja yang ini. So we just plug in the values. Masukkan aja. Dia punya value dia adalah 1.5. Kita dah ada pilihan kita, kotak belah sini. Kita just substitute the values dan kita akan dapat jawapan. Nampak? Okey nah? So itu adalah pengiraan bagi bahagian ini. Okay guys, so saya rasa saya stop sampai sini dulu. Hope you enjoy the video. Thanks for watching. See you in the next video.